menjaga solat. Itu tujuannya tuan-tuan puan ya. Jadi apabila saya dah sampaikan, saya dah terangkan tentang kepentingan solat, maka lepaslah tanggungjawab saya. Selagi saya tak sampaikan pada warga individu Selangor, maka saya akan dituntut. Justru itu saya akan ambil peluang juga untuk sampaikan ke balai, ke pejabat-pejabat, jaga solat. Walau bagaimanapun dalam kesempatan ini, di waktu yang terbatas ini, Cik, saya mohon sangat-sangat dalam 10-15 minit ini, mari kita renung bersama-sama, kita muhasabah diri bersama-sama. Bermula daripada kita menjawab soalan tadi merupakan satu sentuhan kalbu hati kita dengan tanggungjawab kita atas perintah Allah, iaitu solat. Allah Encik lah yang saya tahu, anda lah yang tahu ya, anda yang tahu adakah selama ini betul-betul jaga solat atau tidak, jaga solat atau tidak. Video tadi adalah selingan ataupun juga kiasan peringatan, mesej yang disampaikan ya, bagaimana keadaan orang yang mati syahid, orang yang menjaga solatnya yang Allah terima wangi bagaimana dengan orang yang kami tak sempat tunjukkan gambaran ataupun video-video yang, dan mungkin Cik sendiri sempat nampak viral-viral orang yang mati, imam yang mati dalam solat, orang yang mati dalam solat ya. Alhamdulillah, bagaimana orang yang mati dalam keadaan azab, macam-macam. Jadi kita cuba elakkan semua itu. Jadi tuan-tuan, cik-cik semuanya, mari kita muhasabah diri, kita renung balik dengan soalan-soalan yang ada dalam handphone cik tadi. Kalau memang benar secara jujur tuan dalam hati saya adalah orang yang betul-betul alpa cuba selama ini, banyak meninggalkan solat, banyak, sangat banyak ya. Kalau solat pun datang dalam waktu-waktu yang macam ni, waktu-waktu program saja ataupun Jumaat saja. So kita tanggungjawab kita, satu tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Nabi Muhammad dipanggil langsung naik ke atas bertemu dengan Allah. Tiada perintah lain selain daripada perintah solat ya. Sampaikan kepada umatmu, wahai Muhammad, laksanakan solat ya, berapa rakaat, sampailah kepada 5 rakaat, lima waktu. Itu pun ya, malaikat bagi tahu umatmu tidak akan mampu juga. Nabi Muhammad dah malu dah untuk minta kurangkan lagi 5 waktu itu. 5 waktu itu ya, cicip betapa pentingnya solat. Allah panggil Nabi kita, Nabi Muhammad, langsung menghadap untuk solat. Kalau perintah-perintah lain, puasa, zakat dan sebagainya, melalui wahyu, melalui perintah-perintah daripada malaikat. Tapi ini Nabi Muhammad langsung dipanggil. Betapa pentingnya solat. Cik-cik semuanya ya, faham je kan betapa pentingnya solat. Kedua, solat kedua orang tua kita juga akan dipersoalkan di akhirat kelak nanti. Apabila meninggalkan anak istrinya, meninggalkan ahli keluarganya yang tidak mendirikan solat, dipersoalkan kedua orang tuanya, dipersoalkan anak kamu yang masih hidup di muka bumi ini ternyata cuai dalam solat. Kalau cicit kasihan sayang mak ayah yang akan bakal pergi, yang umur 60-70 tahun ya, akan dipersoalkan di alam kubur tentang solat. Begitu juga dengan kita sebagai ayah, sebagai ibu yang mempunyai anak ya, mempunyai ahli keluarga, kita juga akan dituntut, dipersoalkan jika kita mengabaikan, membiarkan anak-anak kita tidak melaksanakan solat. Dipersoalkan tuan-tuan. Saya jumpa jawabannya. Untuk menyelesaikan masalah integriti, masalah disiplin dalam PDRM, kita tanamkan solat. Saya jumpa jawabannya. Sebab itulah saya ambil pendekatan kerohanian. Dan berkawan yang kita laksanakan itu sekadar untuk mengeluarkan peluh saja. Saya tahu untuk teguran, tetapi apabila lebih berkesan sekiranya kita dapat tanamkan, ingatkan dia, jaga solat, pelihara solat, insya Allah akan selamatlah semuanya ya. Malam
dia tidak akan berpikir. Orang yang solat, jaga solat, selalu datang ke surau, selalu datang ke masjid, dia tidak akan berpikir besok berapa ratus aku cari, besok berapa ribu aku mencari. Akan secara matematik solat mencegah kemungkaran. Betul atau tidak, cik? Betul atau tidak, cik? Besok tidak akan berpikir apa lagi benda-benda yang saya dapat, apa lagi cari benda-benda yang melanggar peraturan. Semalam saya hadir review perjumpaan bersama timbalan KC, review KST, KET, ya. Untuk bulan ini saja dah diputuskan hampir 10 orang warga kita Selangor yang dibuang kerja. Nampak? Rahsia dia pelihara solat. Pelihara solat. Dengar baik-baik cakap saya. Dengar baik-baik cakap kami. Tolong sangat-sangat. Ini saya meragu. Kali ini saya merayu sangat-sangat. Tolong tuan-tuan semuanya, perempuan semua, tolong pelihara solat. Jaga solat. Dan apabila anda berjaya memelihara solat, jaga solat baik-baik, 5 waktu ditambah lagi dengan solat sunnah, disitulah ibu kita akan gembira, disitulah ayah kita akan gembira. Ya, kalau ibu dan ayah kita gembira, Allah pun senyum. Buatlah apapun amalan cik, kalau tak solat akan tergantunglah amalan-amalan itu, takkan diterima amalan-amalan itu. Bayarlah zakat, bantulah anak yatim piatu, tapi tak solat, tak diterima. Jadi kunci dia segala-galanya adalah solat. Samalah dalam konteks PJN, untuk mendisiplinkan anggota warga PJN, Kevin nampak tanamkan solat, pelihara solat, insyaAllah. Saya berasa, ya, saya bagi tahu saja hari SN kita cuba zero kosong Pulau Selangor. Ya, kalau daerah lain Pulau Selangor boleh kosong KSD, boleh kosong KET, Pulau Selangor juga boleh. Rahsia dia kat mana? Kita tanamkan jaga solat. Itu je. Pelihara solat. Boleh cik? Boleh cik? Tolong rasakan. Sebab ini adalah amanah. Ini adalah perintah tanggungjawab. So saya sampaikan itu. Kedua, ya, selama ini kita banyak rintangan, dugaan, banyak cabaran, Allah tegur, ya, macam-macam. Ada yang tak kena, ada yang tak kena, macam-macam, ya. Semalam saya panggil seorang anggota, ya Allah Akbar, sedih dah, tak ada cerita dah, ya Allah Akbar, macam-macam ada cik, macam-macam, ya Allah, yang kena tangkap, yang ini, Allah Akbar. Saya masuk Pulau Selangor je hampir 30 kes KET, ya Allah, saja hari dia ke, ya Tuhan, Allah Akbar. Dah ada yang kena buang kerja ke? Ada ke saja hari dia yang kena buang kerja? Ada tak? Dah ada juga. Dan kerja adalah dan menunggu, ya, hampir 10 orang, ya, hampir 4-5 orang juga lah dia menunggu untuk nak kaju kerja, tahan kerja. Tengoklah nasib dia, dibuang kan, cuma yang terbaru minggu lepas malam dah sah, dia diambil semula kerja. Daerah lain dibuang kerja, Pulau Selangor diambil semula. Saya cakap mungkin doa mak dia yang makbul, dan mungkin juga ada amalan dia yang Allah masih terima lagi. Syukur Alhamdulillah. Ya, na'udzubillah, mudah-mudahan kita cincin semuanya dihindarkan daripada orang-orang yang sentiasa kena hukuman-hukuman disiplin dalam macam ni. Dia tahan kerja, tahan gaji, gantung kerja, tahan gaji, lalas tingginya buang kerja. Saya selamatkan warga saya IPD Pulau Selangor. Rahsia dia pelihara solat. Cerialah cincin. Pelihara solat akan menghindarkan semuanya. Ya, tidak akan terfikir lagi dah besok cari berapa 5,000, 1,000, 2,000. Tidak. Dia akan rasa kemanisan dalam jiwa dia, dalam hati dia. Ya Allah,